Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada para pendengar saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang kisah seorang penyampai wahyu yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah pada tahun gajah. Anda boleh teka siapakah dia? Jika tekan anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekan anda adalah betul. Jika tidak, cuba lagi. Meskipun sudah banyak kali kita mendengar kisah ini berulang-ulang kali, tetapi ada di antara kita yang tidak mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selengkapnya. Para pendengar yang penuh santun, saya memulakan kisah ini dengan peristiwa semasa beliau dilahirkan. Para ulama bersepakat bahawa tarikh lahir beliau jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. 6 bulan sebelum beliau dilahirkan, bapanya iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Kebiasaannya, selepas bayi dilahirkan, perkara pertama mereka buat adalah menangis. Tetapi apabila beliau dilahirkan, perkara pertama yang dibuat oleh beliau adalah bersin. Luar biasa kan? Selain itu, semasa beliau bersin, pada waktu yang samalah api yang disembah oleh agama Majusi terpadam, serta tanah dan tumbuhan di tempat beliau menjadi subur. Wow, menakjubkan. Tapi biasa Nabi Muhammad kot. Hadirin sekalian, setelah beliau dilahirkan, beliau diasuh dan disusui oleh Halimah binti Zu'aib As-Sa'idah sehingga beliau berumur 2 tahun. Kemudian, selepas masa pengasuhan Halimah sudah tamat, ibunya iaitu Siti Aminah membawa Nabi ke Madinah. Pada waktu itu dikenali sebagai Yasrib untuk berjumpa dengan ibu susuannya baru iaitu Ummu Aiman. Apabila beliau berusia 6 tahun, beliau sudah pun menjadi anak yatim piatu setelah ibunya telah meninggal dunia kerana jatuh sakit. Hadirin yang dimuliai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi diasuh oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib hingga usianya 8 tahun. Apabila datuknya wafat, beliau dibesarkan oleh papa saudaranya, Abu Talib, pada usia 9 tahun. Ketika ini, baginda sering kali membantu bapa saudaranya mengembala kambing-kambingnya di kawasan Mekah. Serta baginda kerap menemani bapa saudaranya ke Syam yang dikenali sebagai Syria pada waktu ini atas urusan perdagangan. Allahu Akbar. Pada usia yang sangat muda, beliau sudah pun kehilangan beberapa orang penting dalam hidupnya. Serta beliau perlu bekerja dan berniaga. Kerana inilah kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun seteruk mana pun, tak ada orang yang lebih teruk daripada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, ini hanya sebutir sahaja daripada kisah Rasulullah yang kami cintai. Ada pelbagai lagi kisah yang boleh dijadikan teladan. Seperti contoh, apabila beliau membelahkan bulan menjadi 2 dan meletakkan dalam sarungnya. Ingatlah, kita tidak akan mendapat cukup ilmu. Dan sentiasa ada ruang untuk menimba ilmu lagi. Sekian, terima kasih.